Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan jawatankuasa masjid ini, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu di subuh hening yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang kerana dengan limpah kurnia, kekuatan, inayah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka kita dapat bersama-sama berada dalam masjid yang serba indah ini. Masjid ni cantik. Ini kali kedua saya sampai ke masjid ini dalam rangka untuk berkongsi sedikit maklumat, sedikit pengetahuan yang saya ada dengan tuan-tuan dan puan-puan. Malam tadi saudara-saudara kita di Gaza, di Rafah terutamanya, semakin teruk dibom oleh Israel laknatullah, yang dibantu oleh kuasa besar kufar Amerika, United Kingdom dan sekutu-sekutu mereka. Dan inilah penderitaan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, saudara seakidah dengan kita di Palestin, khususnya di Gaza, di jalur Gaza dan juga di Rafah. Rafah tu tuan-tuan dan puan-puan, dia sebesar lapangan terbang Heathrow, lebih kurang besar sikit daripada KLIA lah, mungkin gabungan KLIA dengan KLIA 2 tu. Sebesar itu saja Rafah, ya. Dan di sana dikumpulkan, dihalau dari Gaza itu saudara-saudara kita seramai 1 juta lebih, menjadikan kawasan itu kawasan yang terpadat penduduknya, manusianya dalam dunia. Mulanya dikatakan bahawa kumpullah di situ sebab itu kawasan aman, takkan kena serangan, takkan kena bom. Tapi apabila saudara-saudara kita berkumpul di situ, mereka dibom. Dan setakat ini walaupun ICJ, International Court of Justice, Mahkamah Keadilan Dunia, sudah pun mengeluarkan verdik bahawa sila hentikan segera serangan, tetapi yang dikatakan Israel laknatullah ini tentulah kerana backup daripada Amerika, UK dan sebagainya. Mereka sudah pun melanggar lebih daripada 65 ketetapan. Apa dunia boleh buat? Seolah-olah itu mesejnya, mesej yang cukup angkuh, cukup sombong, ya, seolah-olah mencabar dunia. Malaysia, negara kita, mengeluarkan kenyataan yang cukup keras. Ini pendirian kita, bahawa sila hentikan ceasefire, sila hentikan gencatan senjata segera, kerana berpuluh ribu dah nyawa yang melayang. Sebahagiannya adalah kanak-kanak, usia tadika, usia anak cucu kita. Seolah-olah nyawa mereka itu tidak ada nilainya. Dan pagi ini saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan, seandainya kita berada di tempat itu,
kita berada di tempat saudara-saudara kita Palestin itu. Apa yang boleh kita buat? OIC tidak menggerakkan sebarang tentera. Turki yang lantang sebelum ini pun nampaknya sudah semakin lunak kerana desakan ekonomi yang teruk. Jadi apa yang akan terjadi kepada jutaan nyawa saudara-saudara kita itu? Seorang daripada bekas pelajar saya yang mendapat PhD dalam bidang English Literature di UPM, dia balik ke Palestin, dia orang Palestin, dia balik ke Palestin sana, dan barangkali dalam 2-3 minggu selepas Oktober bermulanya perang ni, pelajar saya dan seluruh keluarganya sudah pun syahid dibunuh. Ada 2-3 orang lagi mantan pelajar saya peringkat PhD, peringkat master, dan yang seorang lagi itu perempuan di peringkat bachelor degree, peringkat ijazah asas. Sampai hari ini kita tak ada maklumat, terputus hubungan, dan tak pastilah sama ada masih ada ataupun sudah syahid. Jadi itu sebab saya katakan orang tua-tua dulu pesan kepada kita, dia kata andainya kita nak hidup dalam aman, maka kita hendaklah sentiasa bersedia untuk berperang. Masa tu bila dengar kita tak faham apa maksud pesanan Tok Wan ni. Andainya kamu mau hidup dalam aman, maka hendaklah kamu sentiasa bersedia untuk berperang. Ini adalah merupakan pesanan daripada orang tua. Jadi orang tua kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita juga adalah merupakan bangsa perang, sejarah kita ini sejarah perang. Perang tak berhenti. Kerana itu dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan yang ada, orang tua-tua dulu sudah pun meletakkan satu standard. Mereka mencipta senjata, mereka menggunakan senjata, mereka pergi ke medan perang, mereka menang, mereka juga tewas, mereka juga syahid, gugur, dalam mempertahankan maruah kita, orang Melayu, orang Islam, dalam mempertahankan akidah kita Islam, dalam mempertahankan tanah air kita, kerana tidak mau diceroboh oleh musuh Islam. Ini adalah merupakan standard yang diletakkan oleh orang tua-tua kita. Tuan-tuan mungkin rasa pelik, apa benda pula pagi ni mai kuliah subuh duk cakap bab senjata ni. Tapi inilah, seandainya kita leka, ingat apa yang sedang berlaku sekarang kepada saudara-saudara kita di Palestin sana. Sejarah sentiasa berulang, tuan-tuan dan puan-puan. Sejarah sentiasa berulang. Jangan kita rasa selesa. 800 tahun lebih Islam bertapak di Andalusia. Tak ada siapa sangka, tak ada siapa sangka bahawa satu hari syiar Islam akan hilang, luput dari bumi Andalusia itu. Hari ini kita di Malaysia ni pun lebih kurang 700-800 tahun baru Islam bertapak. Kalau kita ambil dengan masuk Islamnya Sultan Kedah yang pertama tahun 1136, ya. Kalau ikut tulisan kebanyakan orang, dia kata bermula pada zaman Melaka. Kalau bermula pada zaman Melaka, itu lewat lagi 1400. Ada yang kata bermula dengan terjumpanya batu bersurat Terengganu, itu tahun 1330, lebih kurang begitu. Jadi lebih kurang 700-800 tahun Islam bertapak di sini. Apakah tidak mungkin
Apa yang berlaku di Gaza itu ya hilang terus. Nah, inilah yang berlaku di Spanyol, di Andalusia. Andalusia itu nama dululah, sekarang ini namanya Spanyol. Apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin hari ini itu sudah pun dirasai oleh saudara-saudara kita terdahulu di Granada, di Spanyol. Dihalau keluar, dibunuh, dipaksa untuk murtad dan sebagainya. Tapi cuma masa itu Kristian di bawah Ferdinand dan Isabella menyeksa orang Islam dan juga orang Yahudi sekali. Sebab itu apabila orang Islam berpindah menyeberangi kembali Gibraltar, itu Selat Gibraltar yang dibuka oleh Jabal Tariq, yang kata Jabal Tariq itu, Tariq Ibn Ziyad itu, menyeberangi balik, orang Yahudi ikut pindah. Dan ditanya kepada Yahudi, kenapa kamu ikut kami? Jawab Yahudi, dia kata keadilan hanya terjamin di bawah pemerintahan Islam. Dia tahu. Sebab kalau dia tinggal terus di Andalusia, mereka dipaksa makan babi dan sebagainya. Yahudi dia tak boleh makan babi juga, ahli kitab. Nah, itu satu hal ya. Tetapi soal persediaan kita ini sudah diletakkan ya standard oleh nenek moyang kita bahawa semangat untuk berjuang kena ada, dan kalau nak berjuang senjata kena ada. Ini nak cerita senjata pagi ni. Jangan tangkap saya pula, saya bukan suruh beli senjata, tapi maknanya kita kena bersedia. Ini adalah merupakan standard yang ditinggalkan oleh orang tua-tua kita. Sebab dalam perjuangan kita tak boleh menang perjuangan hanya dengan semangat. Semangat saja bukan main. Tak boleh menang kalau senjata tak ada. Dan sejarah juga membuktikan sama ada di barat ataupun di timur, perjuangan ataupun peperangan tidak boleh menang hanya dengan senjata. Kena ada semangat juga. Apabila saya mengkaji peperangan Amerika di Vietnam, Amerika tu paling canggihlah senjatanya selepas Perang Dunia Kedua, paling canggih. Sebab itu apabila dia menyebuk di Vietnam tu bermula pada tahun lewat 60-an, dia bawa senjata dia yang cukup canggih. Tahun 75 mereka terpaksa melangkah keluar daripada Vietnam dengan penuh rasa malu. Amerika yang mempunyai senjata cukup canggih kalah di Vietnam, kalah dengan Vietcong. Kenapa? Mereka mempunyai senjata yang canggih tetapi mereka tidak punya semangat. Sebab itu saya kata dengan semangat saja belum boleh menang, dengan senjata sahaja belum boleh menang. Dia kena ada dua-dua. Semangat untuk berjuang, semangat untuk mempertahankan tanah air, semangat untuk mempertahankan agama Allah, dan pada waktu yang sama kena menguasai senjata. Dua-dua ni kena ada. Ada salah satu saja, sejarah membuktikan belum boleh menang. Ya. Dan tentulah dengan pertolongan daripada Allah, yang itu tak payah sebutlah, kita orang Islam kita cukup percaya. Ya. Masa saya belajar di Amerika dulu, dalam kelas saya ada kawan-kawan, masa buat master dulu ada kawan-kawan yang bekas tentera di Vietnam, tentera Amerika di Vietnam, dan memang ada 2-3 orang yang kepala tak betul. Dia jadi separuh gila sebab kena seksa dengan Vietcong. Dan saya tanya mereka, mereka kata kami tak faham pun perang di Vietnam ni. Kami pi pun sebab wajib. Ya, ini apa ni, national service dia hantar. Terutamanya anak orang kulit hitam dan anak orang kulit putih yang miskin. Farmers yang miskin, apa ni, petani-petani yang miskin. Mereka dihantar ke sana suruh perang. Dan dia tak kenal pun musuh. Dalam perang ni kita tak boleh perang kalau kita tak kenal musuh. Dan mereka pergi ke sana itu tanpa mengenali pun siapa dia Vietcong ni. Sama dengan Amerika kalah di Afghanistan kerana tak kenal Taliban. Tak kenal Taliban.
Jadi dia nak lawan dengan Taliban macam mana? Ini sama. Dahlah pi tu dengan tak ada semangat. Kerana dipaksa pi. Muhammad Ali tinju dulu. Dia tak mau pi. Sebab itu dia hadapkan ke mahkamah dan dilucutkan dia punya tali pinggang tu, title World Heavyweight Champion pada waktu itu. Hanya kerana dia tak mau pi. Dan kenapa dalam mahkamah apabila dibicarakan, dia kata saya tak mau pi perang di Vietnam sebab Vietnam bukan musuh saya. Saya tak pernah ada cari masalah. Orang Vietnam tak pernah cari pasal dengan saya pun tak ada masalah dengan mereka. Saya tak mau pergi perang. Oleh kerana itu, dia dilucutkan World Heavyweight title dia. Jadi itulah yang saya nak sebut di sini, bahawa kalau kita perhatikan, nenek moyang kita sudah meletakkan satu standard yang cukup tinggi. Kena ada senjata, kena ada semangat nak berjuang. Saya tak suruh lepas ni pakai pergi buat senjata belaka, tidak. Tapi maksud saya, kita sekurang-kurangnya tahu apa yang nenek moyang kita buat dulu, supaya kita boleh fikirkan sekarang. Yang saya nak sebut ni, zaman ini adalah zaman sains dan teknologi. Kalau kita sebut senjata yang ada, persenjataan yang ada sains dan teknologi. Saya bukan nak suruh buat senjata, tetapi saya nak suruh tuan-tuan dan perempuan bagi tahu kepada anak dan cucu supaya menguasai sains. Nenek moyang kita, dia boleh buat senjata dulu sebab mereka menguasai sains. Walaupun dia tak belajar sains yang namanya biologi, chemistry, physics, quantum physics dan sebagainya, tetapi mereka menguasai ilmu membuat senjata. Ini yang saya nak tunjuk pagi ni. Saya tak tahulah dan kedak, takat mana yang dan. Ini sekadar imbasan perjuangan-perjuangan yang dihadapi oleh nenek moyang kita. Kalau itu sebab saya kata tadi, cerita nenek moyang kita ni cerita perang saja. Tapi lah ni kita tak tahu dah. Kan? Orang pun tak cerita kat kita pun tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak boleh ceritalah kepada anak cucu kita. Tapi inilah yang dilalui oleh nenek moyang kita. Lawan dengan Burma, dengan Thai, kemudian perang Melaka dan Portugis kita tahu 1511 sampai 1528, perang Johor Riau dan Selangor dengan Belanda 1740 1786, perang Kedah dengan Siam 1821, perang Kedah dengan Siam dan Inggeris, gabungan dua superpower. Orang Kedah dulu dia lawan dengan dua superpower serentak. Siam kepung di darat, British kepung di laut. Dan nenek moyang kita berlawan berdepan dengan mereka. Perang Nanning dengan Inggeris, ni Dul Said 1831 1832. Apa tu? Perang Pahang. Ini yang Mat Kilau tu. Dulu tengok filem Mat Kilau tu kan. Perang Pahang dengan Inggeris 1890-an. Perang Terengganu dengan Inggeris, ini Tok Kupaloh, Syekh Abdul Rahman Limbung 1928. Penantangan Pasir Putih Tok Janggut 1915. Saya nak sebut ni Perang Pahang, Perang Kedah sebelumnya pun, kemudian Terengganu, kemudian Pasir Putih Tok Janggut ni, yang berada di saf hadapan adalah tuk-tuk guru, orang agama. Yang berada di hadapan perang ini adalah tuk-tuk guru, orang agama. Tok Kupaloh, Syekh Abdul Rahman Limbung ini adalah merupakan orang agama. Yang kata Tok Janggut tu, nama penuh dia Tuan Guru Haji Muhammad Hassan bin Panglima Munas. Tok Guru balik daripada Mekah, yang syahid dalam perang Siam dengan Kedah, di hadnya itu Syekh Abdul Samad Palimbani, anak kepada Mufti Kedah.
Mak dia orang Palembang, itu yang Palimbani itu. Orang Palembang. Syahid di Hatnyai. Badannya dikebumikan di Ban Trap, Kampung Trap. Kepalanya dipancung selepas dia dah syahid, dan kepala itu dibawa untuk ditunjukkan kepada Raja Siam, King Rama di Bangkok. Sampai hari ini badan dengan kepala terpisah. Ini orang agama. Orang agama. Dan ramai lagi kalau kita tengok. Di Pahang pun begitu juga. Mak Kilau Imam Rasul, untuk Bahaman dan sebagainya. Ini adalah merupakan orang-orang agama. Kerana agama mengajar kita bahawa perlunya kita berani mempertahankan maruah ini. Dan ini yang dibuat oleh nenek moyang kita pun, terbukti dalam sejarah. Saya bukan nak cerita dongeng ni, tapi inilah sebenarnya yang berlaku, supaya generasi kemudian ini mereka ada semangat, mereka ada jati diri untuk sayang kepada bangsa, sayang kepada agama, sayang kepada tanah air kita. Sebab tanah air kita tidak ada 2-3, hanya inilah sahaja. Penentangan Mat Saleh di Sabah 1897, penentangan Syarif Masahur di Sarawak, dan terakhir itu penentangan Rosli Dobi. Rosli Dobi ini baru umur berapa belas, 17 pada waktu itu, yang dia tikam Duncan Stewart, resident British di Sarawak. Ini Rosli Dobi melalui kumpulan dia yang diberi nama Rukun 13. Ini standard yang ditinggalkan, dan standard ini menjadi cabaran kepada kita generasi kemudian. Jadi dalam sejarah kita apabila penuh dengan perang, sejarah perang sahaja, maka tentulah nenek moyang kita itu mencipta, membuat, menguasai senjata api, menguasai senjata tikam, menguasai senjata jarak jauh. Dan nak membuat senjata-senjata ini perlukan pemahaman dan penguasaan sains dan teknologi. Kalau kita cerita keris saja pun, dalam keris, sebilah keris itu terpapar sains dan teknologinya. Kita hari ni keris pun tak ada di rumah. Ada pisau sayur, ada keris pakai balin dan sungai habis, kata inilah punca syirik. Keris pula jadi punca syirik. Ini yang haru ni. Senjata api Melayu ni dah memang banyak lah, macam-macam jenis. Kita ada meriam, ni hapsak lah, boleh tembak pintu kota, boleh tembak kapal. Kita ada meriam ikut lutung, ini pun sama juga, tetapi meriam ikut lutung ni dia jenis kecil, dia boleh dibawa pindah dengan cepat. Itu sebab apabila musuh kita dari barat sampai, dia panggil yang ini swivel gun, sebab kita punya senjata ni mudah nak angkat, 2 orang pun dah boleh angkat, boleh alih sana alih sini. Meriam dia kalau nak alih kena ramai sebab berat. Kemudian kita ada lela, rentaka, istinggar, pemuras, terakul. Ini semua senjata api. Nanti kalau sempat saya tunjuk. Ini adalah meriam sak yang ini diletakkan di kota Kuala Kedah, di tembok kota. Kalau kita pergi ke kota Kuala Kedah tu, kita boleh tengok meriam yang diletak di tembok kota ni menghala ke laut, ke Kuala Kedah, ke Kuala, ke Selat Melaka. Dan ini disebut sebagai meriam Kuala. Yang kecil sikit dia letak di tembok yang tidak menghadap ke Kuala, dipanggil meriam kota. Ini strategi perang nenek moyang kita dulu, tahun 18 lebih, tahun 17 lebih. Ini meriam di Kota Melawati.
Kota Melawati menghadap ke laut. Dulu Selangor dia lawan dengan Belanda. Dia guna meriam ni, tembak. Ini peta kota Kuala Kedah. Peta yang dilukis oleh tentera Siam semasa mereka datang ke kota ini pada tahun 1821. Bermulanya perang musuh bisik. Konon mai ni nak minta beras, padahal mereka nak menangkap Sultan Ahmad Tajuddin Shah, Sultan Kedah pada waktu itu. Tapi mujuklah Sultan pada waktu itu tidak ada dalam kota ini. Sultan berada di kota Kuala Muda. Kerana masa itu sedang dibuat dikorek terusan. Jadi Sultan mai tengok orang korek terusan. Kalau Sultan berada di sana, sudah pasti Sultan akan ditangkap dan dibawa ke Bangkok untuk dipenjarakan. Ini berlaku pada 1821. Dalam buku sejarah tak ada. Jadi anak-anak kita tak tahu. Ini close up yang saya kata tadi, meriam kuala dan meriam kota di kota Kuala Kedah tu. Kalau kita pergi hari ni, ni dah. Ini adalah meriam kuala. Meriam yang menembak ke laut. Sebab itu kapal British Hyacinth tu, kapal Hyacinth tu kapal yang besar lah. Kapal itu pun ada meriam juga, tapi bila dia berlabuh di tengah laut. Ada yang kata sampai sebatu di tengah laut. Dia tak berani rapat. Sebab kalau dia rapat, prajurit Kedah tembak sampai. Prajurit Kedah tu Tok Wan kita lah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya kata, saya suka nak ambil semangat mereka tu, semangat berjuang. Kita tak perang lah ni, tetapi kita gunakan semangat ini untuk berjuang dalam bidang kita. Nega betul-betul, itu perjuangan. Belajar betul-betul, belajar sampai habis. Belajar sains dan teknologi. Pasal apa belajar sains dan teknologi? Payah ni. Lagi payah nenek moyang kita berperang. Kita suruh belajar. Saya terkejut apabila 12.5% sahaja budak-budak kita yang nak ambil aliran sains. 12.5% nak ambil aliran sains. Yang lain tak mau. Pasal apa? Pasal nak jadi influencer. Pasal apa? Pasal nak jadi TikToker. Pasal nak jadi YouTuber. Pasal nak jadi content creator. Jadi tak mau belajar sains. Belajar senang-senang sudah. Perjuangan mana ada yang senang? Ni nenek moyang kita mempertahankan kota ini, syahid 2,500 orang di dalam kota ini. Ini Lela. Ini Lela dari Lombok. Ini meriam Melayu di Chelsea. Pasal apa kita kata meriam Melayu? Sebab pada badan meriam ini terdapatnya wafak tulis Jawi. Orang putih dia tak tulis Jawi. Jangan kata ni orang putih ni. Orang putih mana erti tulis Jawi tu. Kalau jumpa hak tulis Jawi ni memang kita punya. Kalau tulis Jawi bahasa Melayu. Kalau tulis Jawi bahasa Parsi, itu Persian punya, Parsi. Kalau tulis dalam bahasa Turki, maka itu Turki Osmania. Dia tulis Melayu ni. Meriam bujang sambung. Pasal apa? Pasal dia sambung besi. Nampak? Teknologi ni boleh sambung besi. Meriam ini digunakan di Sarawak. Ini yang digunakan oleh Sharif Masaho katanya. Kalau kita close up, tu ada wafak tulis Jawi. Ini senjata nenek moyang kita. Dan pada waktu itu inilah senjatanya pada zaman itu. Sekarang tak bolehlah kita duk buat hak ni saja. Kita kena ikut perkembangan terbaru. Okay? Orang perang kami canggih dah, kita pakai hak ni lagi memang tak kenalah dengan semangat yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita itu. Ini meriam yang paling besar.
dalam sejarah ini meriam yang terbesar yang dibuat oleh Patani, Melayu Patani. Meriam ni nama dia Meriam Seri Patani. Patani buat tiga laris meriam besar, Seri Patani, Seri Nara, Mahalela. Dengan tiga meriam itu mereka mempertahankan Kesultanan Patani, terutamanya semasa pemerintahan Ratu Pelangi, Ratu Biru, Ratu Hijau, Ratu Kuning. Dia sebab tu sebab ratu tu dia kenali dengan warna-warna, maka disebut era pemerintahan Ratu Patani. 4 kali serangan armada Bangkok berjaya dikalahkan dengan adanya tembakan daripada meriam-meriam ini. 4 kali cubaan gagal. Akhirnya Patani jatuh juga ke tangan Siam sampailah ke hari ini. Pasal apa ada meriam besar pun boleh jatuh? Sebab kelemahan pemerintah apabila berlaku selepas daripada zaman Ratu Patani itu berlaku perebutan kuasa, pakat nak jadi sultan, pakat nak jadi pemerintah. Ini masalah kita. Duk berebut kuasa tu tak habis-habis. Dan apabila berlaku perebutan, maka kerajaan menjadi lemah. Belajarlah dari sejarah. Hebat Andalusia itu tahun 711, saya katakan tadi tahun 711 Musa Nusair dan Tariq Ibn Ziyad masuk ke Andalus, bukan? Daripada bawah sampai ke atas 3 tahun lebih habis. Islam menguasai Andalusia sampailah ke Cordoba. Ini dalam bahasa Arab disebut Cordoba. Sampai hari ini Cordoba, orang Spanyol dia tak arti sebut, dia jadi Cordoba. Saya pergi tengok di Cordoba tu, masjid yang terbesar pada abad ke-10, lebih besar daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tahun 12 lebih habis orang Islam yang di situ, pakat pindah turun ke bawah ke Granada, ke selatan, kerana berlaku perebutan kuasa sesama orang Islam. Kerajaan jadi lemah, akhirnya Kristian berjaya menguasai Cordoba dan La Mezquita, masjid besar tu, di tengah-tengah tu dibuat gereja. Sampai hari ni kita boleh pergi tengok ada gereja di tengah masjid. Mihrab masih ada. Tak belajar lagi daripada kesilapan itu. Granada pun akhirnya tahun 14 lebih terpaksa diserahkan kepada Ferdinand dan Isabella. Pasal pemerintah terakhir Granada itu yang namanya Abu Abdillah, dia berkelahi dengan pak menakan dia sendiri, berebut nak jadi pemerintah, berkelahi dengan pak menakan sendiri. Dia minta bantuan Yahudi, minta bantuan Kristian untuk entam pak menakannya. Ini kita tak belajar dari sejarah. Tadi kan saya kata sejarah itu sentiasa berulang kalau kita tak belajar dari sejarah. Patani pun macam tu juga, bergaduh sama sendiri, Siam mari habis sampai ke hari ini. Saya tak mau banyak-banyak lah, saya ikut dengan saya kali, tak boleh mai dah. Okay. Ini saya tunjuk Aceh. Aceh pernah jadi satu kuasa besar. Ini meriam Aceh. Kita close up sikit. Tu dia. Tu nampak meriam besar. Yang ni meriam Sultan Ahmad Tajuddin Shah. Yang ni ada di Al-Ustaq dah ni, boleh pergi tengok. Dulu bendera Kedah ialah bendera yang disebut sebagai bendera harimau menerkam. Di badan meriam tu pun ada logo harimau menerkam. Ini bendera Kedah dulu masa duk lawan dengan Siam tahun 1831 sampai 1842. 20 tahun lebih perang Kedah dengan Siam. Mai Sultan Abdul Hamid barulah dia tukar bendera tu, buah bendera padi hak lah ni. Bukan, padi tu ada berapa biji?
17 biji sebelah. Sebelah 17 biji, sebelah ini 17 biji padi. Kita tanya pasal apa 17? 17 biji itu melambangkan 17 rakaat kita sembahyang sehari semalam. Ni orang Kedah pun tak tahu. Saya banyak kali dah tanya, orang Kedah tak tahu. Oh lah, ya kah dia tak? Lekeh lah. Kan, negeri sendiri pun tak tahu. Tak? Yang ini meriam ekor lotong. Ekor lotong tu sebab dia ada ekor tu macam ekor lutung. Mudah dia nak pegang alih dan sebagainya, mudah juga dia nak sangkut di apa ni, di tembok kota, sangkut di pelepas kapal. Ini saya kata standard yang diletakkan oleh nenek moyang kita. Lela, ni meriam-meriam yang kecil yang mudah dialih, yang dibuat daripada tembaga. Tengok, orang kita, nenek moyang kita menguasai ilmu tembaga. Banyak barang kita dibuat daripada tembaga kan, periuk belanga dan sebagainya orang tua-tua dulu, termasuk senjata meriam ni dibuat daripada tembaga. Sebab apa? Sebab tembaga ni takkan karat. Ini kepandaian nenek moyang kita. Dia guna tembaga sebab tembaga ni kalau jatuh dalam laut ke, jatuh dalam sungai ke apa, terendam pun dia tak karat, cuma dia sebam saja, dia jadi hitam. Gosok dengan asam jawa dia kilat balik. Ini nenek moyang kita menguasai ilmu ini, sains. Sebab saya kata sains, teknologi. Kalau 12% saja yang nak buat sains, ni bala. Tu imam kena baca dalam khutbah ni, ingatkan. Jangan takut, sebab Al-Quran itu sendiri turun penuh dengan maklumat sains. Kejadian manusia, kejadian alam, semua tu sains. Sebab tu banyak dah ulama yang menulis buku Islam dan Sains, Islam dan Sains. Dan Islam berada di puncak abad yang pertama, alaf yang pertama, semasa Cordoba itu, kerana penguasaan sains oleh ulama-ulama. Kita dah baca banyak dah, bukan? Perubatannya, ilmu apa saja pun kita sebut, semuanya ada kaitan dengan Islam. Sebab itu orang putih tulis, dia kata 30 buku, 30 manuskrip, 30 kitab yang ditinggalkan, saki-baki yang ditinggalkan oleh orang Islam itu pun sudah cukup untuk memberikan kita ilmu untuk membelah atom. 30 buku yang saki-baki ditinggalkan, yang dimusnahkan banyak dalam perang, yang dimusnahkan oleh Tatar Mongol, tinggal 30 buku saja. Tu pun ilmu yang saki-baki sikit yang ditinggalkan oleh orang Islam itu cukup untuk saintis moden membelah atom. Bayangkan, dia kata, kalau satu khazanah, satu kutub khanah itu ada ilmu yang ditinggalkan oleh orang Islam, kita tentu, dunia ini tentu jauh lebih maju. Ni pun saki-baki tinggal sikit-sikit je. Ini rentaka buat dengan besi. Tengok nenek moyang kita buat, siap dia ukir lagi. Kalau di mana pun kita jumpa logo ataupun ukiran pucuk kebong ni, ini adalah merupakan simbol Melayu. Bangsa lain dalam dunia dia tak akan buat pucuk kebong. Pucuk kebong adalah motif Melayu. Di mana pun kita jumpa dalam dunia ni, pucuk kebong. Kain batik kita pun punca pucuk kebong. Songket kita pun pucuk kebong. Kepala songket pucuk kebong. Ini simbol Melayu. Pasal apa pucuk kebong? Orang tua-tua kita kata melentur aur biarlah dari rebung. Nak didik apa-apa pun bermula daripada rebung. Bila dah jadi buluh tak boleh dah, dia bidah. Boleh lah buat, tapi kena layuk sikit-sikit. Kalau tidak dia bidah, payah kerja. Lebih mudah didik daripada kecil. Ini contoh lagi, saya lajukan lah. Contoh perang ni banyak. Yang ni dijumpai di selatan Thai, di perkarangan sebuah wat siam. Sebab masa musuh bisik tu, nenek moyang kita
maju sampai ke selatan Thai itu, sebenarnya sampai ke Singgora. Jadi senjata-senjata yang mereka tinggal itu masa mereka berundur balik selepas diasak oleh Siam daripada Bangkok, maka ditinggalkan senjata-senjata, dan kebanyakan senjata ini diambil oleh Siam. Dia tak tahu nak buat apa, dia bubuh atas simen lah, lekat atas simen di perkarangan Wat Siam. Boleh pergi tengok lah, tapi nak ambil balik dia tak bagi. Ini senjata kita dulu. Sebab tu apabila Sir Edward Monckton tahun 1772 dia main melawat Kedah, dia melawat bila dia melawat Kedah, termasuk Perlis lah, masa tu Perlis masih di bawah Kedah, dia balik buat laporan kepada Viceroy, kepada Governor dia di India. Dia kata Sultan Kedah ni dengan raja-raja daerah, termasuklah Raja Perlis apa semua, mereka punya simpanan senjata punya banyak. Kalau mereka guna betul-betul, mereka boleh halau keluar British daripada India dengan mudah. Sebab masa itu British sudah menjajah India. Jadi maknanya nenek moyang kita dengan senjata ni perkara biasa. Tu dia sandak di lawayam, dalam paya. Kalau di Kuala Kedah tu dia tauk dalam paya. Bila nak perang baru ambil balik. Pasal dia buat daripada temaga, dia tak karat. Sandak di padu pokok pelap. Kalau di Perlis tu padu pokok arum manis, bubuh ikut dan gitu ini di sebuah istana. Ini lelang mulut naga. Ini yang saya kata Edward Monckton kata tadi, Honorable Edward Monckton. Ini meriam isian belakang. Osman Yatim dengan Zamri Malik menulis kemudiannya buku. Kalau kita rajin baca, carilah buku ni, Meriam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu Nusantara. Itu meriam. Lepas tu nenek moyang kita juga buat istinggar. Senapang lah. Dia begini kalau nak ikut istilah ni, istilah yang diguna pakai oleh orang dulu-dulu, dia panggil bedil. Sampai hari ni orang Kelantan dia panggil bedil. Dia tak panggil senapang, dia kata bedil. Bedil. Jadi istilah Melayu dulu memang bedil. Selepas Portugis mari, senjata macam ini Portugis panggil espingarda. Espingarda itulah kemudiannya katanya jadi istinggar. Disebut orang Melayu bedil istinggar. Lepas tu apabila Spanyol mari duk jual senjata dia panggil senjata dia itu senapong. Dari situlah orang Melayu panggil senapang. Istilah senapang tu. Jadi itu susur galur istilah. Tapi benda ni kita dah ada. Disebut oleh orang putih sebagai Malakan Musket. Itu abad ke-15, abad ke-14, 15 lah. Masa Portugis mari itu, orang Melaka sudah pun menggunakan Malakan Musket. Abad ke-17, kita baiki lagi, kita panggil dia Malay Musket. Orang putih yang panggil. Kita panggil istinggar saja. Tapi oleh sebab orang putih dapati kita yang buat, maka dia panggil Malay Musket. Sebab itu adalah tidak betul sama sekali. Kalau ada orang mengatakan bahawa masa Melaka perang dengan Portugis, orang Melaka guna kerih dan lembing sahaja. Tak betul. Orang Melaka sudah pun menguasai senjata api. Maka perang dengan Siam di kota Kuala Kedah tu pun orang kita menggunakan istinggar. Ini saya kata teknologi nenek moyang kita. Istinggar tu dia peluru sebiji. Bila peluru sebiji tembak kena seorang mati. Tambah kalau kena tang dada mati. Tapi seorang aja mati. Kan? Ramai lagi hak duk terpa ramai tu. Maka orang kita dia kata baik pakai pemuras. Pemuras ni dia bubuh dalam tu sebab dia kembang kan. Macam loceng. Dia bubuh dalam tu macam-macam. Batu jala, lepas itu dia ketuk botol bagi pecah, bubuh dalam tu, kemudian dia tembak. Dia pi macam peluru penabur. Sebab tu orang kata inilah moyang kepada shotgun. Bila dia pi pecah macam tu, mungkin kena 3-4 orang. Jadi maknanya kalau guna senjata ni 3-4 orang akan cedera. Tak mati.
pasal kena kaca apa semua tu, tapi cukup untuk menakutkan. Cedera kalau kena muka, orang Kedah kata dermen. Ini yang nenek moyang kita buat dan gunakan sampai hari ini. Pemuras ni dia panggil pemuras, blunderbuss kalau dalam bahasa Inggeris. Pemuras ini digunakan sebagai salah satu alat kebesaran di Raja Brunei Darussalam. Ini tunjuk pemuras dengan karga. Karga tu maknanya beg isi peluru dia, isi peluru, isi kalium nitrate, serbuk belerang dia. Ini contoh yang dipakai di Brunei. Perarakan kebesaran di raja, mereka akan keluarkan pemuras yang digunakan oleh kerajaan Brunei daripada dulu sampai sekarang. Bila sebut Brunei, jangan ingat Brunei kecil macam lah ni lah. Brunei dulu menguasai Borneo dan juga kepulauan-kepulauan di Filipina. Itu kerajaan yang besar. Ini satu lagi, dan inilah prajurit Melayu, nenek moyang kita. Dia bukan pakai pedang dan parang saja, tapi dia ada senjata api, kemudian dia ada pedang ataupun sundang, kemudian dia ada keris yang tersisip di pinggang. Hak ni yang kita nampak. Ada lagi tu tersembunyi, umpamanya badik ataupun pisau wali disisip di belakang, ataupun lawi ayam, kerambit, baru boleh pergi perang. Orang tak bawa satu senjata aja pergi perang. Ini lagi satu yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Ini Aceh, cuba tengok, dia ada senjata api, dia ada parang, dia ada pedang, dia ada lembing, baru boleh pergi perang. Aceh perang dengan Belanda sampai ke Sudah. Ini lagi Aceh, prajurit Aceh. Ini Aceh lagi. Ini yang nenek moyang kita buat. Nampak? Orang Melayu ni dia tak boleh buat sambil lewa kerja. Kalau dia buat cantik. Siap ukiran lagi. Kalau dia tak buat ukiran pun tembak serba tu ya, meletup juga kan. Tapi orang tua kita dia takkan puas hati, sebab ini nilai estetika pada orang Melayu. Dia ukir, dia buat bunga sana bunga sini bagi nampak cantik. Ini kancing sumbu, ini gambar. Yang ini kalau kita tengok, inilah yang asal yang digunakan. Kalau tengok dekat tu dia punya cantik. Sebab itu mengikut catatan Alfonso de Albuquerque, apabila mereka berjaya masuk ke istana tu, dia kata ada 8,000 laras senjata api, pelbagai jenis, pelbagai saiz. 8,000. Mereka punggah 5,000 masuk dalam kapal. Dia bawa 7 bilah pi ke Siam, 7 laras pi ke Siam lah, pi ke Jepun. Dan mereka jual 7 laras yang dibawa itu ke Jepun. Jepun membelinya dan menirunya, yang disebut sebagai Istinggar Tanagashima. Jepun tiru yang dijual oleh Portugis tu. Ini kalau nak buat kena tahu sains dan teknologi. Tak mau belajar sains dan teknologi, mana nak tahu nak buat benda-benda aku ni. Ini cukup canggih zaman itu. Lah ni tak boleh lah kita buat lagu ni nak pergi perang. Memang kalah lah. Kita kena ikut perkembangan semasa. Ini tengok, yang atas tu Melayu punya, yang bawah tu Jepun punya, Tanagashima. Ini Jepun punya. Yang dibuat mengikut pattern yang diambil dari Melaka tu. Ini dia pakai kancing sumbu. Dia ada sumbu, kemudian dia bakar. Ini yang kita pakai pada tahun 15 lebih tu. Tapi kena ingat ya, bila dia pakai sumbu dia bakar,
Kalau atas kapal kadang-kadang tempiah ayak, mati api, jadi senapan tak ada meletup. Ataupun hujan, kita tunggu musuh nak menembak, lepas tu hujan. Sebab itu ada improvisasi terhadap mekanisme matchlock ni, kancing sumbu ni. Dia buat pula kancing batu api, tak pakai sumbu lah, pakai batu api pula. Pasal batu api tu lagi senang, lembab sikit dia masih lagi boleh ketuk, boleh tembak. Batu api pun kalau kena yang hujan lebat-lebat, padam juga, maka dia buat lagi cap lock. Cap lock ni tahun 18 lebih lah, makin moden. Bila tahun 18 lebih, tahun 17 lebih, tahun 18 lebih, dengan kedatangan penjajah barat dan sebagainya, kita punya industri pembuatan senjata terganggu. Dulu kilang-kilang membuat senjata api ni paling banyak ialah di Pahang, di tebing sungai Tembeling di Pahang, untuk Semenanjung. Dia punya sendawa tu, kalium nitrate tu, orang panggil sendawa. Sendawa tu bukan belahak gitu lah. Yang tu sendawa tu maknanya yang kita guna untuk campur dengan belerang untuk tembak tu kan. Kilang dia ada di Naning. Kalau untuk Sumatera itu di Minangkabau, tempat buat senjata api. Kalau di Borneo itu di Sarawak. Kalau di tanah Jawa itu di Gresik. Jadi ini tempat-tempat yang di alam Melayu ni yang nenek moyang kita buat senjata api. Jadi sultan-sultan ini dia duit banyak, dia pergi belilah. Pada waktu yang sama teknologi ini juga maju di belahan lain dunia, termasuklah di barat. Jadi satu ketika apabila kita dapati kita punya mekanisme tu kurang canggih, maka kita beli. Depa main berniaga di sini, depa jual, kita beli mekanisme tu tapi kita pasang di sini. Nampak? Industri pasang senjata sudah pun wujud zaman nenek moyang lagi. Beli mekanisme, kita pasang. Stok kita buat sendiri dengan kayu kita. Barrel dia punya laras tu ada tukang-tukang kita boleh tebuk buat sendiri. Barrel tu tebuk lah, bukan pakai pipe. Ni nenek moyang kita tebuk. Kalau pipe pecah, tembak. Dia tebuk gerudi. Mana orang pekan darat tadi duduk sembang saya. Tukang-tukang kita tu dia boleh buat. Dia tebuk. Tebuk tu baru tebal. Baru bila tembak dia tak pecah. Ini teknologi. Pasal nenek moyang kita itu faham tentang sains metallurgi, sains bahan, sains logam. Takkan ambil pipe ayak lama buat tak jadi, pecah. Tak ada tembak, pecah lah. Ini cap lock. Kita beli mekanisme, pasang di sini. Ini terakul. Terakul ni pendek. Bila pendek laras dia tak tepat. Tapi tembak bunyi kuat, orang terkejut. Tak berani. Sebab kalau jarak dekat memang kena, tapi kalau jauh tak sampai. Ini yang Belanda punya tahun 1771. Sultan Kedah beli. Sultan Kedah beli dalam simpanan di Kedah. Beli dan dia lengkapkan prajurit dia dengan senjata-senjata seperti ini. Ini pistol British menggunakan teknologi cap lock. Ini peluru. Peluru kita ni di Malaysia ni, di tanah Melayu ni, oleh sebab kita ada banyak tembaga, peluru kita dibuat dengan tembaga hitam. Orang putih banyak buat dengan batu. Mereka tak ada tembaga dalam perut bumi. Kita tembaga berlambak. Kan? Ada yang ambil buat duit, ada yang ambil buat peluru ni. Kena tembak dengan batu, dengan kena tembak dengan timah, hak ni teruk lagi. Lepas tu orang tua kita kata takut anak cucu tak tahu kita mati, tak tahu nak guna, tak tahu nak baiki,
maka ditulis buku, ditulis manuskrip. Antaranya Petua Menembak. Macam mana cara nak menembak. Ni Tok Wan kita tulis, kita yang tak tahu. Sebab tu saya kata, nah ini yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Tulis pula tu, Petua Menembak. Nak menembak lagu mana? Kan? Petua Menembak ni ditulis dalam ni sukatan-sukatan dengan nisbah dia. Berapa peratus sendawa, berapa peratus belerang, berapa peratus itu. Kemudian ada perkiraan nak tembak berapa ela. Nak tembak berapa ela, ni berapa sudu bubuh, berapa cancar bubuh. Nak tembak pergi jauh sikit, ni berapa cancar bubuh. Sains perkiraan itu. Ada orang buat PhD ya. Saya bukan cerita dongeng tak. Ada orang buat PhD dah pun. Saya kenal 2-3 orang yang duk bentang kerja tentang senjata api Melayu tradisional. Bukan untuk kita khayal dongeng tak. Maknanya kalau nenek moyang kita zaman itu sudah menguasai teknologi ini, kenapa kita tidak zaman ini? Mengikut peredaran zaman macam saya katakan tadi. Ya. Nak habis ni. Nak pergi menyerok kan. Ya, kalau cerita ni 2-3 jam tak habis, banyak. Saya duk bentang kata dah. Kemudian ada Mentera Menembak, juga manuskrip yang ditulis Jawi. Manuskrip macam ni, hak ditulis tangan ni, Jawi lama, bahasa Melayu lama. Tuan-tuan tahu kan, 20,000 naskah beredar di Eropah, dibawa balik oleh penjajah-penjajah dulu. Paling banyak di Leiden University di Belanda. Leiden University, berpuluh ribu ada di sana. Pusat pungutan manuskrip di Perpustakaan Negara Malaysia di Kuala Lumpur setakat ini berjaya membawa balik lebih kurang 6,000 naskah. Hal lain tu belum boleh bawa balik lagi. Cuma dengan perjanjian antara universiti kita dengan Universiti Leiden, kalau pelajar kita nak buat PhD ataupun master ke apa, boleh pergi kaji. Sebab mereka pun tak erti baca. Bukan mereka tak erti baca, kita pun tak erti baca. Jawi kan, dah tu Jawi lama, bahasa lama. Jadi macam-macam bidang lah. Kitab pelayaran, kitab trip perubatan. Tahun 1915 orang putih Pharmaceutical Association British, dia ambil kitab trip, kitab perubatan kita, dia kaji dan dia buat ubat untuk bronkitis dan lelah. Rupanya nenek moyang kita pandai berubat lelah dengan bronkitis. Bronkitis ni paru berayak. Orang putih tak erti, dia ambil study daripada situ. Itu yang dia mengaku. Hak dia tak mengaku, saya tak tahu berapa banyak lagi. So maknanya orang kita menguasai juga ilmu perubatan. Banyak ilmu lah, kalau saya nak bentangkan ni kena main lain lah. Banyak lagi. Samad Ahmad kemudiannya mengkaji manuskrip Jawi lama tadi tu, kemudian ditulis semula dalam bahasa Melayu moden dengan tulisan Rumi supaya generasi kemudian ni boleh faham. Jadi siapa yang minat, carilah buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ditulis oleh A. Samad Ahmad. Tajuk dia Peluru Petunang. Jadi ini bagi saya standard yang begitu tinggi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Pengajaran satu, semangat kena ada. Yang kedua, ilmu kena kuasai. Orang tua pesan, dengan sains hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan iman hidup jadi terarah. Pukul 8 suku dah. Saya mohon untuk berhenti di sini supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh menyerok. Orang Kedah kata menyerok, saya orang Kedah menyerok. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas keterlanjuran.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.